warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan kajian berkaitan psikologi iaitu konsep insan yang bertajuk kepribadian mulia meningkatkan mutu kehidupan. Untuk itu saya akan memperkenalkan nama iaitu di kumpulan. Nama saya Nurul Syafiqah binti Zahri, AP 190190168. Nama saya Nurul Kalisa binti Muhammad Aiman Lim, AF 190137. Nama saya Yushawan. Nama matrik saya AE 1900-11. Nama saya Nurliana Syafiqah binti Abdul Syukur, EE 190047. Nama saya Nurisa binti Azmi, nombor matrik CI 190065. Nama saya Nurul Afifah binti Ziraini, nombor matrik AP 190130. Nama saya Nurul Mishpati, nombor matrik AP 190187. Nama saya Nur Hazirah binti Abdul Karim, AP 190129. Saya Natasha Nabila binti Nur Mahdi, nombor matrik saya AP 190356. Nama saya Nur Syairah binti Muhammad Suhaimi, CI 190007. Nama saya Nur Fatihah binti Suhiza, nombor matrik AP 190283. Selama seatra Ustazah, saya Lishawan akan membentang pendahuluan kajian. Kini, masyarakat berusaha dengan membina dan membangun potensi, kebolehan, keupayaan dan kecekapan modal insan berasaskan nilai-nilai moral dan etika. Dengan ini, mahasiswa merupakan elemen penting dalam pembangunan negara. Jadi, kajian ini meninjau konsep insan mahasiswa UTSM dan turut melihat tahap kesedaran kepentingan konsep insan yang sempurna dalam kalangan kehidupan belajar universiti. Data kajian dikumpul dengan mengedarkan Google Form kepada 50 responden. Menurut konsep insan dalam falsafah Greek Aristotle, manusia itu mempunyai ciri atau sifat utamanya, iaitu pemikiran yang rasional. Namun, pada masa yang semua pihak sedang berusaha berperang dengan COVID-19, masih ada segelintir orang yang tidak rasional. Mereka lah yang menyebabkan kemalangan jalan raya akibat pembantu yang mabuk. Adakah mereka yang rasional? Jadi, kajian kami mempunyai 4 objektif yang mana akan dibentang satu persatu oleh kawan saya. Dan sekarang, kawan saya akan sambung dengan latar belakang kajian. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Afifah binti Zailani. Saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian, iaitu kaedah pemikiran manusia terhadap realiti atau kecenderungan manusia terhadap kenyataan seperti pola pemikiran akliyah dan pola jiwa anasiah. Okey, kepribadian manusia adalah satu sifat yang penting untuk manusia mengamalkan kehidupan yang seimbang. Selain itu, kepribadian manusia adalah ciri-ciri watak atau karakter yang unik dalam diri seseorang yang berasal daripada faktor yang mempengaruhi pembentukan diri seseorang. Itu sahaja latar belakang. Seterusnya saya akan kepada kawan saya untuk objektif 1. Saya teruskan dengan objektif 1 yang bertujuan untuk mengkaji konsep psikologi dan potensi insan menurut ilmu falsafah. Okey. Yang pertama dari segi pandangan Aristotle, beliau menganggap bahawa manusia mempunyai ciri atau sifat utamanya, iaitu mempunyai akal fikiran yang rasional. Beliau juga menyatakan bahawa manusia adalah insan atau kejadian yang boleh berfikir. Hal ini boleh membezakan manusia dengan haiwan atau seumpamanya. Selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan juga memperkenalkan konsep jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam konsep psikologi dan potensi insan ini. Okey, konsep jari penting dalam dan perlu diterapkan dalam kehidupan seseorang insan agar seseorang insan itu dapat mencapai kehidupan yang seimbang serta berkualiti. Okey. Seterusnya, potensi insan. Okey. Potensi insan terbahagi kepada 3, iaitu keinginan ataupun the willingness, kefahaman ataupun the understanding, dan kelakuan seseorang ataupun the action of an individual. Okey.
potensi insan terbagi kepada 3 domain. Domain yang pertama iaitu domain akal dan kognitif. Domain ini menerangkan tentang kemahiran mental dan pemikiran. Pemikiran merupakan aktiviti mental di mana pengetahuan diperoleh dan diolah melalui proses penakulan. Pemikiran merupakan aktiviti mental yang mempunyai tujuan dan tersusun serta melibatkan individu meneliti pemikiran sendiri dan pemikiran orang lain. Kognitif ialah proses mental yang memerlukan pengetahuan, pemahaman, penyelarasan, ingatan yang kukuh dan kebolehan intelek. Seterusnya adalah domain efek. Domain efek iaitu mengenai perkembangan perasaan dan emosi. Domain efek ini melibatkan rasa cinta dan kasih sayang, keinginan, minat, semangat, motif dan lain-lain. Domain efek mementingkan elemen kepercayaan, perasaan, keyakinan diri dalam membuat keputusan dan pegangan hidup seseorang. Seterusnya, yang terakhir, domain psikogerak atau lebih dikenali dengan domain psikomotor yang menerangkan tentang kemahiran pergerakan fizikal. Bidang psikomotor adalah melibatkan pergerakan fizikal, penyelarasan dan penggunaan bidang kemahiran motor. Domain ini melibatkan pergerakan tubuh atau pergerakan aktiviti dalam bentuk tingkah laku. Terima kasih. Objektif kedua pula adalah menghubungkaitkan konsep psikologi dengan permasalahan sifat-sifat dalam diri seseorang insan. Pertama sekali adalah memiliki keyakinan diri. Memiliki keyakinan diri adalah penting untuk membentuk jati diri seseorang individu. Selain itu, sifat tidak mudah putus asa. Hal ini dikatakan penting kerana setengah individu akan mudah untuk berputus asa apabila berdepan dengan kegagalan. Yang ketiga, sifat positif. Sifat positif juga adalah merupakan antara langkah-langkah yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Yang keempat, menonton video inspirasi. Sebagai contohnya, menonton video-video kejayaan orang lain supaya dapat membakar semangat dalam diri seseorang individu tersebut. Yang kelima, menerima pendapat orang lain. Dan akhir sekali, pengaruh yang baik daripada ahli keluarga. Kerana apabila sesebuah institusi keluarga mempunyai pengaruh yang baik, secara tak langsung peluang untuk seseorang itu terjerumus dalam masalah-masalah psikologi ini dapat dikurangkan. Langkah-langkah dalam pembentukan modal insan yang sempurna menurut falsafah. Yang pertama, pembentukan modal insan adalah penting kerana pembentukan modal insan dapat melahirkan rakyat Malaysia yang seimbang dalam pelbagai aspek. Hal ini bertujuan untuk membentuk insan yang baik, berguna kepada masyarakat, agama dan negara. Yang kedua, pemantapan ilmu berasaskan pendidikan amat diperlukan agar dapat melahirkan modal insan yang berkualiti dan dinamik. Pendidikan bukan sahaja untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan dinamik, malah pendidikan juga penting untuk membentuk pribadi seseorang. Pendidikan boleh dijalankan melalui dua cara, iaitu secara formal dan secara tidak formal. Sebagai contoh, pendidikan secara formal kebiasaannya dilakukan di institusi-institusi pengajian tinggi, sekolah, kolej dan sebagainya. Manakala bagi pendidikan secara tidak formal pula adalah didikan daripada kedua bapa dan juga keluarga. Kedua-dua cara ini adalah penting untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan dinamik. Dan yang ketiga, pembentukan modal insan berkait rapat dengan pendidikan. Akan tetapi, pendidikan yang diberikan haruslah menepati keperluan modal insan itu sendiri. Dan yang terakhir, setiap orang haruslah menghayati serta menerapkan konsep pembentukan modal insan ini ke dalam diri masing-masing agar keberkesanannya dapat disumbangkan kepada agama, bangsa dan negara.
Seterusnya, objektif 4, mengenal pasti cara hidup pelajar UTHM dalam membentuk model insan yang sempurna dari segi Jerry. Berdasarkan soal sidik yang dijalankan, majoriti pelajar mengambilkan cara hidup yang mendorong ke arah pembentukan model insan. Pembentukan model insan dipengaruhi oleh cara hidup individu sama ada ia positif atau negatif. Antara cara hidup yang diamalkan oleh pelajar UTHM, saya ambil 3 daripada 10 cara hidup. Yang pertama, menjaga kesihatan dengan bersenam 3 kali seminggu, menerima nasihat dengan hati terbuka, melatih kemahiran komunikasi interpersonal. Saya mulakan dengan pertama, pelajar UTHM menjaga kesihatan dengan bersenam 3 kali seminggu. Ini menunjukkan bahawa mereka sangat mementingkan kesihatan supaya dapat membentuk jasmani yang sihat. Apabila mereka sentiasa dalam keadaan sihat, mereka dapat membantu negara dan sesebuah institusi untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, menerima nasihat dengan hati terbuka. Pelajar UTHM, ini menunjukkan pelajar UTHM bersikap terbuka dan berani untuk berubah. Ia dapat memperbaiki diri mereka untuk menjadi individu yang lebih berkualiti dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Akhir sekali, melatih kemahiran komunikasi interpersonal. Pelajar yang mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal dapat membezakan individu dari segi emosi, motivasi serta perangai. Mereka dapat mengetahui perasaan orang yang berada di sekelilingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Zulizam. Jadi saya akan teruskan lagi pembentangan ini dengan objektif 5, iaitu mengkaji tahap pengetahuan dan kesedaran UTHM terhadap kepentingan kekuatan model insan dalam mencapai cita-cita. Yang pertama adalah untuk membangunkan model insan itu sendiri, seseorang harus mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya agar seseorang itu menjadi bangsa yang berpekerti mulia, mempunyai hemah yang tinggi dan mereka mempunyai kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Sama juga dengan kesedaran dan pengetahuan yang harus ada pada pelajar UTHM tentang kepentingan kekuatan modal insan dalam mencapai cita-cita mereka. Oleh itu, dari hasil dapatan kajian yang kami telah lakukan, hampir 86% daripada pelajar UTHM itu sendiri sentiasa menambah ilmu pengetahuan dengan membaca bahan bacaan selain bahan bacaan daripada kursus pembelajaran mereka itu sendiri. Yang kedua adalah strategi pengurusan dan pembangunan modal insan. Strategi ini amat penting kepada sesebuah organisasi kerana ia memberi sumbangan yang amat besar kepada kemajuan organisasi dan pembangunan negara. Hasil dapatan kajian yang telah kami lakukan mendapati bahawa 40% daripada hasil dapatan kajian bahawa pelajar UTHM sangat bersetuju agar pihak UTHM menganjurkan program yang berkaitan dengan pembangunan modal agar dapat meningkatkan kualiti pelajar dari aspek emosi, jasmani, intelek dan rohani. Yang ketiga adalah pelajar masa kini amat menghadapi kekangan dalam untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Ia kerana perebutan sesuatu kerja lah. Oleh itu, seseorang pelajar harus mempunyai sikap yang dibentuk dengan baik bagi memudahkan pencapaian dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan. Oleh itu, 32% pelajar UTHM telah menandakan sangat setuju untuk pihak UTHM menyediakan program-program yang praktikal agar dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka sekaligus dapat mempelajari adab kerja yang baik. Sekian daripada saya, terima kasih. Akhir sekali saya teruskan dengan kesimpulan. Konsep insan dan psikologi penting dalam membantu di dalam usaha membentuk satu falsafah baru yang bersesuaian dengan keadaan masyarakat dan dapat diterapkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak supaya dapat melahirkan anak-anak yang mempunyai kepribadian yang mulia. Seterusnya, sebagai pelajar, kita perlulah sedar akan kepentingan menjaga kepribadian dan perilaku diri dalam kehidupan seharian kerana perkara ini dapat membantu diri pelajar dalam meningkatkan mutu, kualiti pembelajaran dan kesempurnaan hidup. Okey, dengan adanya kepribadian yang mulia dalam diri, secara automatik pihak UTHM dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berinsaniah sekaligus menjadi contoh kepada masyarakat.
Okey, itu sahaja daripada kumpulan saya. Terima kasih.